Okey tuan-tuan, Duyufur Rahman. Bila orang sebut Duyufur Rahman ini, duyuf tu maksudnya tetamu. Ad-diyafah, kita ada restoran Ad-diyafah. Diyafah tu maksudnya tetamu. Orang pun ada di sini dia. Mahal lah. Okay. Duyufur Rahman, ikut satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hanya 3 golongan yang dinamakan sebagai Duyufur Rahman. Tetamu Allah. Apa dia? Orang yang berjihad fi sabilillah, orang yang melakukan haji, orang yang melakukan umrah. Hanya 3 orang ini dia yang dipanggil dengan tetamu Allah. So kalau kat Mekah nanti, kalau kita dekat airport, orang akan panggil kita dengan Duyufur Rahman, tetamu Allah. Kita bukanlah tetamu KLS Travel, tetamu Salam Haji, bukan juga tetamu dengan Malik Salman. Kita adalah tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebelum start kursus umrah ni, let me introduce myself. Nama saya Hisham Sudi. Panggil Haji lah, Haji Hisham, supaya kalau panggil Haji tak nak pergi besar-besar karokai, tengok wayang boleh segan sikit. Betul lah. Kawan saya waktu we went to Amsterdam, sana ada red light district, dia bekas angkat pakai. Okay. So sebab pakai dia dah masuklah red light district. Sama lah bila nama Haji, Hajjah, betul lah. So ini bukan kita nakkan nama gelaran tu, tapi ini sebagai bila tu kita akan jaga, kita akan hormat dengan nama tu, dan kita akan pelihara. Kita akan pelihara dengan nama tu, bukan yang gelaran tu kita nak. Tapi dengan ini kita akan menghalang kita daripada takkan haji nak pergi tengok pergi gelap malam lagi, betul tak? Nama pun haji. So kalau saya bertanding kat Melaka nanti, pilihlah saya lah, sebab ada nama haji di depan. Okey, nanti kita nanti kita kenal insya-Allah, tolong saya sebab kita walaupun mula lambat, habis sama. Waktu dia. Okey, untuk session khusus umrah hari ini, kita akan buat kepada 3 bahagian, 3 sesi. Satu, first session kita akan cerita mengenai hukum hakam, falsafah, dan sesi kedua kita akan cerita mengenai macam mana nak buat umrah tu, tata cara buat umrah. Dan ketiga ada soal jawab. Tapi kita tak ikut hukum tertib sangat. Boleh je, you can shoot me soalan anytime. Kita kalau tak tahu, kita minta tangguh atau bertanya hajat kat belakang, siapa-siapa boleh share kan. Boleh dia tanya apa, boleh stop ni, kita buat santai je, sambil-sambil ni pun nak makan pun boleh. I was in England for 5 years. So kami sambil belajar sambil makan. Sambil belajar tu baling tomato. Tapi sana tak sebut tomato, lalu sebut tomato. Kat England. Pernah pergi England ke ni? Lain kali sebelum pergi umrah, pergi England dulu. Nanti kita buat KLS saja buat kan, pergi England, pergi Istanbul kan. Pergi England. England tu ialah ibu negeri orang sekular. Itu pergi Mekah, ibu negeri untuk orang Islamik. Tak pernah sampai England lagi. Tak tahu orang England sebut macam mana. Setakat tengok Mr. Bean. In Spain, the rain mainly fall on the plain. Betul lah? Kita belajar English lah. Sebab belajar kat IPM, belajar kat IPM macam tu. Betul lah? Tapi di English kami tak sebut begitu. Kita sebut inspire, the rhyme, only fall apply. Betul? Siapa tengok dia semua, dia faham Okey, ada 3 sesi. Tapi untuk permulaan ni semua nampak stres. Relax, jangan macam dia nampak umrah lah ni. Jangan stres sangat. Okey, untuk kita ambil feel dulu. Feel dulu pergi Mekah ni. Video ni buat sebelum sebelum Covid. So boleh tengoklah pelakon-pelakon utama yang dibayar murah dia, saya bayar dia orang dia tarik orang manis dia. Okey, rehat dulu, kita tengok, kita ambil feel dulu. Boleh dengar?
Okey, dah dapat feel sampai Mekah dah. Sekarang sampai mana dah? Tak sampai Mekah lagi. Kau kena ulang video lagi. Atau pelakon tak komersial lah. Okey. Okey. Kenapa kita pergi umrah ni? Kenapa kita pergi umrah? Ada satu dalil dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah ayat 196. Dia kata wa atimul hajja wal umrata lillah. Ayat Quran ini berbeza dengan perintah bila mengajarkan solat, aqimus salat. Mengajarkan zakat, wa atuz zakat. Tapi bila haji dia kata, dia tambah kata belakang tu lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kenapa? Ini ada amalan yang susah nak dapat ikhlas. Riak. Siapa yang pernah pergi umrah ni balik mesti cerita. Akak dulu balik kena lapang je. Pergi dengan salam haji tu best je. Kan? Ui, waktu umrah tu tak ada orang tolak langsung. Macam lorong dia kata. Betul? Kan? Yang seorang lagi pula, oh akak pergi tu tak tahu dah apa cakap akak. Kan? Waktu pergi sembahyang subuh tak cerita pun. Saya sembahyang subuh pagi tadi, oh imam tu apa nama, takbir lama sangat tak cerita. Bila buat haji umrah ni lillah. Wajibul hajj wal umrah lillah. Keikhlasan itu susah. Satu-satu ibadah itu mengikut mazhab Syafi'i. Dia dinamakan satu ibadah kerana apa? Kerana ada 3 ciri. Kita melakukan ibadah itu kerana kita ikut Rasul. Kita agama samawi. Islam ni bukan agama direka. Agama berdasarkan wahyu. Setiap ibadah itu berdasarkan turun wahyu, Quran, Sunnah. Bukan buat sendiri. Semua amalan kita ni. Dan syarat satu ialah amalan kita itu itibak Rasul. Kita ikut apa yang Rasul buat. Dalam bab haji, bab umrah, dia kata khudh anni manazilakum. Ambillah apa nama ibadah, ikut Nabi. Kita inna salati wa nusuki. Sungguhnya solat aku dan nusuki itu ialah ibadahku. So, satu, kena ikut Rasul. Dua, kita buat satu-satu ibadah itu kena dengan ilmu. Bukan ikut orang. Kita buat itu kena dengan ilmu. Dan ketiga, satu-satu ibadah itu hendaklah dibuat dengan ikhlas. Mukhlisin lahuddin. Itu 3 ciri ini barulah sesuatu kategori namakan sebagai ibadah. Contohnya dalam Imam Al-Ghazali dan kita dalam orang belajar legal, siapa belajar law ni? Kita nak buat satu tu akan jatuh hukum ke apa benda, dia ada actus reus dilakukan dan mens rea intention. Tapi dalam Islam Imam Al-Ghazali dia tambah satu lagi dinamakan ikhlas. Buat kerja actus reus, mens rea intention, satu lagi ikhlas. Okey, waktu al-hajj wal umrah lillah. Haji dan umrah ni susah sangat nak dapat orang ikhlas. Dua, tuan-tuan mazhab apa? Saya tak tahu lah mazhab apa tuan-tuan. Orang kata mazhab Syafi'i, betul. Pada kecil, betul mazhab Syafi'i. Kat rumah ada kitab al-um? Tak ada. Kitab al-salah? Tak ada. Tapi semua mengaku mazhab Syafi'i. Kat rumah buku Imam Syafi'i, rujukan pun tak pernah tengok. Tapi mengaku bukan main. Betul? Betul? Ada? Ada ke rumah? Alhamdulillah. So, semua mazhab bersetuju. Mazhab ni ada 4 yang utama. 4 utama sebab apa? Sebab ramai pengikut dia mengembangkannya. Setengah-setengah pandangan dia ada mazhab-mazhab lain. Semua total setengah pendapat mengatakan ada 13. Tetapi tak cukup pengikut mengembangkannya. Contohnya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi tak ramai pengikut. Tak kembang. Yang 4 ni yang besar. Imam At-Tabari. Itu juga imam-imam mujtahid. Okey, tapi 4 yang ni. Tidak ada khilaf. Haji itu rukun. Semua orang kena buat. Rukun lah. Rukun Islam. Okey. Umrah khilaf. Itu saya tanya mazhab pun. Kalau mazhab Hanafi dengan Maliki, sunat muakkad. So tuan-tuan tak payah pergi umrah. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Macam kita sembahyang raya, sunat muakkad. Saya mazhab Hambali. Contohnya, dia mazhab Hanafi.
Tak mentanglah baru nak cari orang Bangladesh, dia tukar Hanafi lah. Sebab rukun nikah orang Hanafi 3. Senang sikit Hanafi lah ini. Kita ni mazhab ikut tok guru kita. Ustaz kita kata apa, kita ikut je, betul lah. Tak pernah membuka kitab kan. Okay. Bagi mazhab Hanafi dengan Maliki, hukum mengerjakan umrah sunat muakkad. Sunat muakkad tu ialah sunat yang dituntut. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali, hukumnya wajib. Itu sebab kita buat umrah, hukumnya wajib. Hadis daripada Anas bin Malik, Nabi mengerjakan umrah 4 kali. Sebelum mengerjakan haji, Nabi buat umrah dulu. Okay. Bila Imam Syafi'i kata, mazhab Syafi'i kata hukumnya wajib, tapi bagusnya mazhab Syafi'i ini, dia kata wajib yang boleh didelaykan. Katalah hajah contohnya, nanti kita belajar syarat-syarat wajib dia. Ini wajib, kita tahu wajib, sebab mazhab Syafi'i dia bukan sunat muakkad. Tapi wajib yang boleh didelaykan. Oh, aku umur pencen esok aku nak pergi lah, boleh. Mazhab Syafi'i boleh umrah. Sebab signifikan dia apa dia? Kesan dia. Sebab orang yang berkata wajib ni, mazhab Syafi'i, bila mati nanti, tiba-tiba mati lah, muda lagi mati, ni tu mati. Contoh, saya bagi contoh untuk lah, sebab adatnya macam tu. Tapi tak semestinya tu mati dulu, betul lah. Ni dah umur, untuk commercial purposes umur 35 kan, umur betul dekat kenalan, saya dengan dia je tahu kan. Okay. Jangan tengok pada rupa. Okey. Bila mati orang yang wajib, bila mati, anak dia kan kita selalu buat badal. Bukan buat badal haji saja, kena buat badal umrah. Jangan sebut badal haji saja. Sebab mazhab Syafi'i, bapa kita meninggal, tak buat lagi, dia tak pernah buat haji umrah. Haji, apa nama, semua orang mazhab kata itu rukun. Umrah, saya kata tadi, mazhab Hanbali dengan mazhab Syafi'i kata wajib. Kita katalah mazhab Syafi'i. Macam mazhab Syafi'i, lahir-lahir terus surah beranak, mazhab Syafi'i sebelah tu kan. Kitab Al-Qum sebelah kanan kan? Betul kan? Contoh kan? Katalah meninggal bapa kita, buat badal haji dan umrah. Okey. Ingat tu lah. Sebab kita kata umrah tu wajib. Boleh? Okay. So, semua dah setuju? Ini semua mazhab apa? Mazhab Syafi'i. So, hukumnya wajib. Anas bin Malik riwayatkan Nabi buat 4 kali sebelum haji. Okey, atimul hajj wal umrah. Lagi kenapa kita buat umrah ni? Al-umrah ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma. Satu umrah dengan satu umrah ni penghapus dosa. Kita ada banyak dosa. Orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila jumpa malam Lailatul Qadar, dah malam Lailatul lagi kan? Malam Qadar. Kami nak buat apa? Tunggu malam tu. 10 malam terakhir tu, kadang dia kata tu, kau baca doa ni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu. Ya Allah, Engkau ni Maha Penyayang, Maha Pengampun, Kau suka kamu ampunkan dosa. Maknanya tunggu 10 malam Qadar tu, cari hari-hari ganjil tu, kita apa nama? Kita berpegang pada malam ganjil 10 terakhir tu. Ya. Nak cari tu, nak ampun dosa. So, dosa ni pergi mana, apa nama, tunggu 10 Lailatul Qadar pun nak cari pengampunan dosa. Ini satu ibadah yang ibadah umrah ni, ibadah maliyah, orang yang berharta. Ini ibadah badaniyah, fizikal, dia bukan ibadah spiritual. Sebab apa? Ini terbantah luas satu kaedah untuk pergi melakukan satu ibadah yang terampun dosanya. Itulah sebab orang kata di Mekah ni banyak orang jual aiskrim. Betul? Ajar suka dengan aiskrim kan? Ni Haji Akmal ni, kakak saya, dia selalu makan aiskrim kat sana. Orang tua tu kita tengok kat sana yang tak ada gigi pun makan aiskrim. Kenapa? Al-umrah ila al-umrah kaffaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah ni penghapus dosa. Bila hapus dosa tu dia rasa macam baby. Budak-budak kan selalu makan aiskrim. So itu agaknya. Kat Malaysia tak makan aiskrim pun, kat sana gigi tak ada makan aiskrim. Betul aja. Ajar suka aiskrim kat sana kan? Kan aiskrim Arab tu lain sikit kan? Betul tak?
Suka. Agaknya dah berdosa. Ustaz, maksudnya umrah ke umrah tu, contohlah umrah pertama pergi tahun Ya. lepas tu lagi 10 tahun Buat dosa dulu, pergi karaoke dulu. Pergi sekolah. kalau sempat. Ya. Ataupun itu setahun-setahun, 2 tahun sekali berbenda. Ataupun hari ni dengan esok, atau pagi dengan petang. Dosa kita tu aja. Rasa-rasa kita daripada pagi petang dah banyak dosa dah. Betul tak? Belum apa-apa pun cakap menyakitkan hati orang. Saya bercakap depan ni, Allah, ustaz tu gemuk. Allah. Kan? Nampak handsome dah tapi gemuk sikit. Kan? Senyuman dah manja dah kan. Hitam sikit. Macam-macam. Astagfirullah, minta ampun dosa kan. Dah lah start dengan astagfirullah tadi. Tak tuna ilallah dah. Betul tak? Ada lagi dosa kan. Jaga pandangan mata tu aja. Boleh? Apa kata pada saya? Handsome. Mesti nanti pergi sana minta doa satu je kat saya. Ya Allah, bagilah ustaz tu kurus. Bagilah dia tak kurus. Itu je doa kan. Sebab saya doa banyak kali tak makbul. Jangan simpan doa tu. Tak minta doa kan, tak minta doa tambah sikit, tak minta, jangan minta. Kalau minta pun jangan beritahu saya. Antara doa yang bagus kalau kita doakan kepada orang, tak bagi beritahu orang tu. Senyap-senyap dia doa. Ya Allah, Tuhanku, biarlah dia siapa dapat soalan lagi. Mata hijau. Jangan beritahu saya tahu. Aku buat doa tu. Minta doa dulu untuk kawan saya sekali. Okay, so ini reason kita nak pergi satu ibadah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi lakukan ibadah Nabi, sunnah-sunnah Nabi ni. Sunnah Nabi pun ulama berbincang, dia ada sunnah syar'iyah, sunnah diniyah, sunnah yang dituntut. Contohnya bila makan baca bismillah, makan dengan makanan. Ada lagi satu sunnah namanya sunnah jibiliyah. Nabi suka makan labu. Oh, tiap hari makan minggu labu. Sebab apa? Sunnah. Suami Nabi tidur berdengkur. Abang berdengkur sikit bang, tidur malam ni. Sunnah. Kita pun sunnah. Itu sunnah jibiliyah. Nabi pakai jubah. Abu Lahab pun pakai jubah. Itu sunnah jibiliyah. Tapi kita pakai kenapa? Kerana kita sayang Nabi. Sayang Nabi, macam kita lah. Saya tak tahulah Cik Farid sayang siapa. Saya kalau bawa Zainal tu, ikut apa dia buat pun, sebab dia langsung pimpin kan. Suka je. Macam perempuan lah, tengok Aaron Aziz kan, beli barang-barang untuk suami macam Aaron Aziz tu kan, sebab kita suka kan, idola kita. So Nabi berkata, anta ma'aman ahbabka, di akhirat esok awak bersama dengan orang yang awak sayang. Walaupun ini sunnah jibiliyah. Nabi daripada Abdul Lahab pakai. Oh, ini pakai kafin mahal. Montblanc. Girlfriend mana bagi dah. Astagfirullahaladzim. So sunnah dia. Sebab apa pakai jubah? Sebab kita sayang Nabi. Nabi pun pakai jubah. Walaupun sunnah dia. Anta ma'aman ahbabkan. Anda bersama dengan orang yang sayang, yang awak sayang. Okey. Cukup. So ada reason dah nak pergi umrah. Bukan sebab jual lebih ya. Okey. Bila kita pergi umrah ni, alamak, saya dah lepas. Saya tak kerti nak pasal balik macam ni. Alamak, macam mana? Dia bergerak. Ni ya? Betul. Mana play ni? Okay. Tekan balik. Okay. Kita nak pergi umrah ni, at least kita set KPI kita. Kita nak pergi umrah, nak pergi beberapa hari ni, belanja sampai ada package 7490, ada package 8990, ada pula ambil business class, ada ambil apa lagi, Haramain punya business class, ada semua nak pergi enjoy kat Taif. Nanti saya kena jual package. Saya kena tak jubah terus, saya pilih jubah pula kan. Lelaki siapa nak tempah jubah, saya tak ada size kan. So saya semua tempah. Tak main lah pergi kedai tu kan. Riak sikit. Nanti lelaki kita boleh bawa. Jubah saya semua tempah ni. So, tapi sebab saya tak ada size perut. Yang lain lawa dah kan. Saya kalau gambar bawa ke atas ni handsome dah. Betul lah, boleh lah kalau dapat orang Uzbekistan tu lepas lagi lah. Tapi bila campur bawah ni tak lulus. Saya tak lulus. Okay.
So kita pergi umrah ni, at least apa nak pergi ni, habiskan duit banyak-banyak ni, apa kita punya take away kita. So kita nak jadi a better person. Contohnya, apa amalan yang kita bila balik pada umrah, apa kita nak buat? Sekarang ni pakai baju warna-warni hijau, kan? Contoh balik ni nak jadi tudung macam Nelofa. Contoh, kita set kita punya target. Kita nak dulu semayang bila orang azan Zuhur, nak semayang azan asar 5 minit sebelum asar baru semayang Zuhur, betul tak? So apa yang kita nak? Kita set target. Contohnya, kita duduk sana, kita nak beramal dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah dalam hadis Tirmizi. Dia kata, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin bunilahu bihinna baitan fil jannah. Siapa yang semayang 12 rakaat setiap hari, siapa yang semayang 12 rakaat setiap hari, siang dan malam, dibina baginya sebuah rumah di syurga. Contohnya kita nak beramal. Apa 12 rakaat itu? Sunat-sunat, sunat-sunat rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Okey. Siapa yang sembahyang 12 rakaat ini? Siapa yang 12 rakaat ini? Ummu Salmah dia kata apa? Ummu Habibah pada meriwayatkan hadis ini, dibina rumahnya sebuah rumah di syurga. So contohnya kita nak amalkan tu. So balik ni kita istiqamah. Oh, kawan-kawan balik umrah ni aku ada satu amalan yang tak tinggal. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa dia? Isteri Rasulullah SAW. Anak siapa? Anak Abu Sufyan. Abu Sufyan dia pergi Ummu Habibah ni kahwin, lepas tu pergi ke Absyah, suami dia lepas tu meninggal, lepas tu Nabi kahwin dengan dia. Dia anak Abu Sufyan. Kahwin dengan dia. Kahwin apa? Kahwin PJJ. Nabi duduk kat Madinah, dia duduk di Habsyah. So maknanya boleh kahwin PJJ ya. So balik, tak ada masalah. Kita Uzbekistan seorang kahwin PJJ boleh. So Nabi buat Ummu Habibah. Bukan nak kita ambil hadis yang kata kahwin tu, nanti yang tu pula Farid ni ambil. Kita nak cerita sembahyang tu 12 rakaat. Ini dia kata saya nak beramal dengan hadis Ummu Habibah lah. Apa dia? Kahwin PJJ. Kahwin jarak jauh. Kan ambil sembahyang 12 rakaat tu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Okay, contoh kita nak amalkan tu. At least kita pergi umrah ni, kita ada benda yang kita nak bawa, nak jadi a better person. Ataupun kita nak ambil nak amal satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari. Siapa Abu Hurairah ni? Seorang sahabat Nabi. Dia ahli sufah.